Jadi kalau untuk jangka masa panjang, yes, kita mungkin untung. Dan kalau untuk yang saya cakap niat-niat yang lain tu, kita untung. Tapi kalau niat anda untuk kaya dengan melabur barang kemas ataupun melabur emas, bagi saya tak. Saya tak. Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Seniat Channel. Kali ini lagi tentang emas. Alhamdulillah ramai ya peminat barang kemas ataupun peminat yang orang kata sekarang ya, orang yang suka ataupun kesedaran orang ramai untuk membeli emas. Macam saya pula. Melabur ataupun pelaburan emas, kan? Yang ini secara pengetahuan yang saya nak kongsi kali ini adalah pengetahuan secara am tentang emas, kan? Sebab daripada situ sepersikit dia dapat mempengaruhi kita lah, ataupun mempengaruhi rakan-rakan untuk membuat investment, kan? Ini kefahaman saya sedikit sebanyak tentang barang emas. Kalau anda nak lebih lagi, anda cuba tengok YouTube Mike Maloney, M-I-K-E M-A-L-O-N-E-Y, The Secret Hidden Money ke macam tu. So anda tengok tentang tu, dekat situ ada sebut tentang wang, emas dan juga silver. So seelok-eloknya anda luangkan masa tengok orang kata siaran tu ya, dekat YouTube ada cerita tentang pelaburan emas, membeli emas, kan? Kalau anda pernah ingat, kan, kalau anda pernah ingat dulu masa Tun jadi PM, kan, Tun Mahathir kata pernah cuba untuk menggunakan wang dinar. Penggunaan wang dinar sebenarnya betul lah tu. Wang kita sebenarnya adalah emas. Wang sebenarnya itu adalah emas. Itulah kenapa pula kita kena melabur wang melabur untuk wang. Emas itu adalah wang yang sebenar. Anda kena tahu ya. Wang kita ini yang kita panggil duit atau wang tu bukan wang. Itu adalah currency ataupun kredit. Itu adalah kertas je. Kerana itulah dia jaga dia punya print, dia jaga dia punya kualiti, keaslian wang tu. Sebab dia hanya kertas. Kalau dah ditukar kepada bentuk wang yang lain, jadi wang yang dah ada ni dia tak ada nilai. Itu pasal duit yang kita panggil duit tu bukan duit. Yang itu adalah currency ataupun orang panggil kredit. Kredit ni kita menggantikan sesuatu yang menggantikan penggunaan uang, dan uang sebenarnya itu adalah emas. So benda kertas ni adalah digunakan untuk menggantikan emas tu lah. Sebab emas yang sebenar tu adalah wang, kan? Okey. Lepas tu wang. Tak lama lagi, kan, tu pasal kita kena tahu sedikit, kan, sejarah yang wang tu sebenarnya adalah orang kata daripada zaman dulu ada pernah, kalau anda tahu sedikit, kan, kalau zaman dulu wang ataupun orang panggil kredit currency ni daripada sistem barter, dia orang guna garam lah, dia orang guna siput lah, dia orang guna batu, sampailah kepada zaman Fir'aun, kan. Lepas tu emas, kan, penggunaan wang emas. Jadi senanglah untuk kita membuat tukaran barang ataupun membuat pembelian barang keperluan. Jadi tak payahlah perlu sistem barter tu, kan, sebab susah, kan, nak tukar barang. Okey, bila anda dah tahu, kan, yang sejarah, lepas tu tentang wang. Sekarang kita pakai kertas, kan, wang kertas. Dan ada satu masa nanti kita tak perlu pakai wang kertas dah. Kita hanya pakai handphone kita hanya barcode. Ataupun sekarang anda pakai kad, kan. Anda pakai kad, kan, anda tak pakai wang, kan.
jadi uang tu tak guna pun. Kita dalam kehidupan kadang sesetengah katalah setengah kelompok kan, golongan dia orang tak pegang pun wang. Jadi dia orang hanya pakai kad ataupun sekarang pakai handphone kan, ada barcode kat sana. Jadi bila kita membuat gaji kita masuk dekat bank kan, jadi kita dah ada account dekat kita punya handphone. Jadi handphone kita tu dah direct dengan kita punya account dekat bank tu lah. Jadi bila kita membuat pembelian, kita hanya scan kita punya handphone je. Jadi bila kita membuat pembelian, jadi amount harga yang kita beli tu akan di minus daripada kita punya account bank tu lah. Jadi di mana pula wang tu? Kan ada tak silap saya dekat Korea ataupun dekat China ataupun dekat Tokyo kan, bandar-bandar bandar-bandar yang besar lah kan, dia orang ada tempat yang pakai macam tu, just scan aja handphone. Dia orang tak perlu bawa wang. Kenapa? Ada kebaikan jugalah, sebab bawa wang ke bawa emas tu kan, jadi dia berbahaya kan, senang rompak macam tu. Okey, berbalik juga tentang kita nak invest untuk investment, gold investment. Ada kebaikan dan keburukan kita menyimpan emas kan. Sebab katalah anda orang biasa-biasa macam saya ni kan, kita beli barang kemas kan, kita niat kita untuk ialah sebagai perhiasan wanita dan juga sebagai yang saya bagi tahu itulah sebagai simpanan juga kan, barang kemas. Tapi masalahnya jika anda hendak invest, nak beli barang kemas untuk pelaburan, bagi saya taklah, dia takkan memberi. Sebenarnya melabur untuk atas niat kita. Kalau melabur untuk jaminan masa depan, untuk jangka masa panjang dan sebab-sebab lain, itu bagus. Tapi kalau untuk melabur untuk kaya, tak. Saya tak nak, saya tak nampak. Satu, emas itu adalah duit. Dua, kalau anda melabur untuk kaya kan, kalau anda melabur untuk kaya, anda rugi kat situ sebab spreading tu kan, kan. Untuk kaya, bila kita sebut untuk kaya, anda kena beli dan jual kan, untuk kaya. Jadi walaupun anda kalau anda nak kaya, anda takkan kaya invest emas, anda takkan kaya. Sebabnya bila anda jual beli, anda akan rugi. Jadi bila saya sebut jual beli, anda akan rugi. Siapa yang untung? Tokek kedai emas tu lah yang untung, ataupun yang meniaga emas tu lah yang untung. Peniaga tu yang untung. Setiap kali ada transaksi jual beli emas, mereka akan untung. Dan kalau kita beli emas, memanglah harga emas tu kita beli harga yang tinggi, harga market. Tapi bila kita nak jual barang emas, emas tu dia kira harga, dia ambil harga bukan harga emas tu. Dia ada perbezaan dekat situ. Yang itu anda kena tahu. Jadi kalau untuk jangka masa panjang, yes, kita mungkin untung. Dan kalau untuk yang saya cakap niat-niat yang lain tu, kita untung. Tapi kalau niat anda untuk kaya dengan melabur barang kemas ataupun melabur emas, bagi saya tak. Saya tak. Bagi saya anda takkan kaya. Yang kaya adalah yang jual emas. Jika anda nak kaya dalam pelaburan emas, anda kena jadi tokek emas ataupun anda kena jual emas. Sekarang saya alhamdulillah kepada rakan-rakan yang berniaga emas di luar sana kan, alhamdulillah yang ramai juga saya tengok kan rakan-rakan Facebook saya yang jual barang kemas, yang jual gold bar, alhamdulillah. So saya saya memang support diorang. Kalau anda nak jadi kaya, nak melabur emas, anda kena jadi rakan saya yang tu, yang jual barang kemas ataupun yang jual gold bar tu. Yang tu anda boleh jadi kaya sebab setiap kali transaksi, setiap kali jual beli emas, anda untung. Sebab anda beli barang kemas, orang yang jual emas dekat anda beli harga yang rendah dan anda jual pula kepada orang lain dengan harga yang tinggi. Setiap kali ada transaksi, setiap kali anda untung.
Kalau kita sebagai pengguna, setiap kali ada transaksi, kita rugi. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian saya tentang emas. InsyaAllah kalau ada apa-apa, sila anda komen untuk kita kongsikan pengalaman. Itu lagi bagus, ada orang kata respon kedua belah pihak dan juga orang lain mendapat keuntungan. Dan jangan lupa, perkara yang kita kongsi, kita juga mendapat pahala kan. Saya rasa itu sahajalah. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.